Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sambung majlis yang ketiga kitab Nailur Raja bi syarhi Safinatin Najah karangan Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhu. Kata dia, sambung pada perbahasan kita sudah selesai berkaitan dengan muqaddimah kita selama 2 majlis, iaitu sampai la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kata dia faslun, kata Syekh musannif pengarang kitab Safinatun Najah, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah taala, faslun ay hadza faslun, bermula ini satu fasal. Arkanul Islami khamsatun, bermula rukun-rukun Islam itu 5 perkara. Jadi dia sebahas pula berkenaan dengan faslun dan cabang-cabangnya. Maka kata syarih rahimahullah Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Alawi rahimahumullah taala, faslun ay hadza faslun, bermula ini satu fasal. Fasal ni kalau ikut bahasa biasanya perceraian lah. Faslun perceraian demi perceraian. Batu kelas kat sekolah tu kita panggil al-faslu sebab dia cerai satu kelas dengan satu kelas. Cumanya kalau kita bahasa Arabnya bila kita kata mula dak kelas tu taklah terjemah al-faslu, terjemah ad-darsu lah. Adakah sudah mula kelas tu makna adakah sudah mula majlis nak belajar kita ni. Jadi tak terjemahlah al-faslu situ, terjemahnya ad-darsu. Kemudian dia kata al-faslu, bermula al-faslu itu mubtada lughatan, pada bahasa. Kita kata dah lughatan ni boleh i'rab 3, kata Syekh Nawawi Al-Baldani. Lughatan yang pertama i'rabnya tamyiz, yang kedua i'rabnya ialah mansub bi naz'il khafid, takdirnya fil lughah, dan yang ketiganya ialah hal, jadikan dia hal. Sahib halnya al-faslu atas madhab Sibawayh yang mengatakan sahib hal boleh mubtada, takdirnya hala kaunihi lughawiyyan. Faslu itu khabar, al-hajizu ay al-fasilu, pemisah lah, pemisah baina syai'aini, antara 2 perkara. Tak kisahlah 2 perkara tu membabitkan kelah kau bukan kelah kau, kita pisahkan satu benda demi satu benda yang lain dipanggil al-faslu. Benda yang memisah tu al-fasilu, al-hajizu.
Tu dari sudut bahasa. Wastilahan ataf kepada kata lughatan, dan pada sudut istilah pula ialah ismun. Ai al-faslu tu ialah ismun, satu nama. Li alfadhil jar majrur, bagi lafaz-lafaz sifat makhsusatin yang tertentu ia lafaz-lafaz tu, lagi pula sifat kedua dalatin yang menunjuk ia alfaz lafaz-lafaz tu ala ma'anin, ke atas beberapa makna. Sifat makhsusatin yang tertentu ia makna tu, mustamilatin sifat kedua yang mengandungi ia beberapa makna, mengandungi ta'alluq ala furu'i, atas beberapa cabang-cabang masalah. Furu'. Jadilah kitab kita adalah kitab sebagai kitab, kalau kitab besar-besar lah, hasyiah ke, ada kadang-kadang faslun, ada kadang-kadang far'un, ada kadang-kadang mas'alatun, kadang-kadang fa'idatun. Tu antara cabang-cabang kandungan kitab. Kalau kitab kita ni faslun sajalah. Kalau kitab kita ni faslun saja, kitab matan faslun saja, fa'idatun tak ada, mas'alatun pun tak ada. Biasa kitab matan ni faslun je lah. Faslun tu yang utama lah. Kalau kitab besar sikit, ada bab yang lebih besar, ada satu lagi kitabun. Kitabul haji, mana perbahasan bab haji berlaku dalam. Kitabus salati, kitab berkaitan dengan sembahyang saja dibahas dalam. Okey, ala furu'in, atas beberapa cabang, wa masailah. Masailah atau furu'in mamnu' min as-sarf, atas wazan fawa'ila ataupun atas wazan mafa'ila. Kata Imam Ibn Malik dalam Alfiyah dia 4. Fawa'ila, fawa'ila, mafa'ila, mafa'ila. Itu mamnu' min as-sarf, menempati dua ilah. Cukup satu ilah tu ya, yang bersirah tu ya, menempati dua ilah. Dia panggil sirah muntahal jumu'. Jamak lagu mana pun itulah su dan akhir jamak, iaitu atas wazan fawa'ilu, fawa'ilu, mafa'ilu, mafa'ilu. Jadi ini atas wazan mafa'ilu. Jadi antara yang membatalkan mamnu' wasarah dua, alif lam dengan jadi mudhaf, idhafah. Itu boleh membatalkan mamnu' min as-sarf. Kemudian wa tanabiha, sama juga mamnu' min as-sarf. Fawa'ila atau wazan fawa'ila. Tadi masailah atau wazan mafa'ila. Beberapa tanbih, peringatan. Ini pun kadang-kadang kitab besar ada yang sebut tanbihun, ini satu peringatan. Ghaliban ay fil ghalibi, maksud nazil khafi, pada kebanyakannya begitulah. Ada furu', ada masalah, ada tanbih. Jadi faslun tu, di bawah faslun tu ada furu', ada masalah, ada tanbih. Pada ghalibnya, bermakna bila kata pada ghalib, boleh jadi tak ada. Boleh jadi tak ada, masalah tu tak ada pun, tanbih pun tak ada pun. Yang ada faslun, furu' je boleh. Wahwa, dan bermula dia faslun tu min ta'alluq suatu mahzuf khabar, ai sabitun, sabit ia minat tarajimi, minat tarajimil masyhurati. Tarajim ni bab-bab lah, macam faslun, far'un, tanbihun, itu namanya tarajim. Jadi faslun ni antara tarajim al-masyhurati, yang terkenal ia tarajim. Yang paling masyhur faslun. Kalau masalatun, tanbihun jaranglah ada, tapi ada, jarang ada. Yang banyaknya faslun, seperti kitab Safinah ni, faslun demi faslun. Okey, wa minha, dan sebahagian daripadanya daripada tarajim. Ni yang biasa dia nak bagi tahu semua. Apakah sat topik lah, kalau kita kata, tak kata sat topik, kata macam mana? Nak kata bab-bab dia lah, nama bab. Ada nama babnya kitab, ada nama babnya bab, ada nama babnya furu'. Minha jar majrur ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, mubtada muakhar, al-kitab, namanya kitab. Kitabul taharati, kitabus salati, kitabul haji wal umrati. Itu paling besar lah. Itu paling besar.
Yang kedua, wal babu atau dan juga bab. Babu, contoh kitabus solah, babu arkanis solah. Kitabus solah hak tubuh. Dalam kitabus solah ada babu arkanis solah, bab menyatakan ruku-ruku sembahyang. Wal far'u dan furu'. Far'u ni biasa dia akan bagi tahu masalah pelik-pelik sikit. Contoh masalah, bagaimanakah seseorang itu ada dua muka? Adakah wajib basuh dua muka? Dia masuk far'u. Cabang masalah. Wal mas'alatu dan masalah ni dia juga masalah yang pelik, cumanya masalah ni ialah kebiasaan orang tanya. Soalan yang kebiasaan orang tanya, dia buat masuk masalah tu. Wa tanbihu dan tanbih. Tanbihun satu peringatan. Benda yang dia bahas, ada benda takut terlepas pandang, dia pun tulis tanbihun. Satu peringatan. Wal khatimatu dan khatimah penutup lah. Bergema. Khatimah tu penutup. Khatimah tu penutup biasanya berada di akhir bab. Contoh bab haid, kalau buka kitab ni Haidul Muhtaj, bab darah, akhir sekali sebelum masuk bab sembahyang, maka dia letak khatimah, satu khatimah. Berkaitan apa? Berkaitan hukum orang perempuan belajar haid nifas. Dia khatimah situ. Ataupun kadang-kadang dia letak atas perkataan tanbihun, dia jadi. Okey, wat tatimatu benda yang menyempurnakan masalah sebelumnya. Dia menyempurnakan lagi faedah yang dibahas sebelumnya. Ni pun ada kadang-kadang dalam kitab Yawi. Tatimah. Wal qaidu dan qaid. Hak ni jarang qaidu ni. Qaidu ni jarang jumpa lah. Al qaidu. Nama bab tarajinya al qaidu, jarang jumpa, tapi ada. Kemudian dia pun hurailah satu-satu. Fal kitabu. Tengok kalau kita tengok susunan tu, fal kitabu, lepas tu wal babu, lepas tu wal far'u. Maksudnya apa? Dia panggil apa? Apa? Yang arah depan. Bukan musyawarah, murattab. Apa? Allah tak ingat bala dia tersusun. Dia sebut secara ijmal dulu, secara umum kitab, bab, furu', masalah. Kemudian dia hurai ikut aturan dia. Ada kadang-kadang kitab dia tulis al-kitab, al-bab, al-far'u, al-mas'alatu, kemudian dia hurai tak ikut susunan tadi. Dia ikut ceramah, ikut suka dia. Lafun wa nashrun murattab. Tak ingat nama depan. Lafun wa nashrun murattab. Kalau lafun wa nashrun musyawwash, dia berceramah. Ni hak ikut susunan lafun wa nashrun murattab. Okey, fal kitabu, maka bermula kitab itu mubtada lughatan, pada bahasanya khabar ad-dhammu hibbun wal jam'u. Sama. Nak buat apa muradih dah apa? Ad-dhammu hibbun wal jam'u hibbun juga. Kumpul. Kalau kita nak terjemah asing, kumpul dan hibbun. Wastilahan, dan pada istilahnya atau pada lughatan ialah ismun, satu nama, li jinsin, bagi satu jenis, minal ahkami, jar majrur, daripada beberapa hukum. Isim jenis, isim bagi jenis daripada beberapa hukum. Mustamilun, yang merangkumi yang merangkumi nama isim itu, isim yang li jinsin minal ahkam, ala abwabin, atas beberapa bab, ataf wa fusulin, dan beberapa fasal, itu semua jamak taksir, wa furu'in, dan beberapa furu', wa masaila mamnu' as-sarf, dan juga beberapa masalah, wa tanabiha, dan beberapa tanbih ghaliban ay fil ghalibi. Jadi kitabus salah, dalam kitabus salah ada babu arkanis salah, babu syurutis salah. Lepas tu dalam bab arkanis salah tu pula ada faslun pula, faslun fi bayani rukuk. Contoh dalam rukuk tu pula ada pembahasan furu' pula, ada masalah-masalah pula, ada tanbih-tanbih pula. Jadi dalam kitab tu benda-benda disebut ni ghalibnya ada. Bermakna kalau tak ada pun tak apa, tapi ghalibnya ada.
Wal babu, dan bermula bab itu lughatan pada bahasanya ialah khabar furjatun fi satirin. Itu bahasa satu lubang pada benda yang tutup. Lubang, bab ni pintu lah. Jadi asalnya kita tutup dengan dinding, ada lubang tengah, itulah dia panggil pintu, bab. Furjatun satu lubang khabar fi satirin pada satu penutup, yatawassalu biha, yang dapat menyampaikanlah biha dengan dia, dengan furjah, dengan lubang tu dapat menyampaikan min kharijin, dan jar majrur daripada benda yang berada di luar, ila dakhilin, kepada dalam. Ila dakhilin jar majrur. Wa aksuhu wa aksu ma dzukira, dan juga sebalik apa yang disebutkan, iaitu dapat menyampaikan daripada dalam keluar, dapat menyampaikan daripada keluar ke dalam, dapat menyampaikan daripada dalam keluar, boleh juga. Tu dari sudut bahasa. Jadi kita pun panggil nama pintu. Wastilahan, dan pada istilah, pada istilah syarak, ismun ialah satu nama, bab ni ialah satu nama, li alfazin, bagi beberapa lafaz, sifat makhsusatin, yang tertentu ia lafaz tu. Sifat kedua, dalatin, yang menunjuklah ia lafaz-lafaz itu ala ma'anin, atas beberapa makna, jar majrur. Ma'ani ni asalnya ma'aniyin, asal itu, tapi tanwin berat bagi bawah dekat ia buang ia, dia jadikan tanwin tu pinjam ke huruf sebelah, huruf sebelahnya nun, maka jadilah ma'anin. Makhsusatin, yang tertentu ia makna-makna tadi. Mustamilatin, sifat lagi yang merangkumi ia makna tadi, ala fusulin, atas beberapa fasal, wa furu'in, dan beberapa furu', wa masailah, dan beberapa masalah, wa tanabiha, dan beberapa tambih peringatan, ghaliban, pada kebiasaan. Dia makin kecil lah. Tadi kita ada bab, ada fasal, ada furu', ada masail, ada tambih. Bila masuk bab pula, bab tu ada fasal, ada furu', ada masail, ada tambih. Itu lah makin kecil. Sekali lepas ni furu', furu' tu ada masalah dan sebagainya. Dia makin turun ni. Okey, kemudian jadi furu' tu bab tu ada fasal, ada furu', ada masalah, ada tambih pada ghalibnya. Kemudian kata musannif wal far'u, dan furu'. Far'un biasa dalam kitab macam furu' masail ada far'un, kashful litham ada far'un. Lughatan pada bahasanya ialah man bana ala ghairihi, barang yang terbina ia barang, ala ghairihi, ghairi ma, atas selainnya, selain barang. Tu furu' cabang, benda yang terbina atas yang lainnya. Mana contoh, kerusi itu bukan furu', kerusi itu al-asl. Furu' dia kaki kerusi, tempat sandar kerusi, tempat duduk kerusi, itu far'un. Tak ada far'un tu tak jadi kursi. Tak ada kaki, tak ada tempat sandar, tak ada tempat duduk, tak jadi kursi. Jadi kursi tu dia panggil al-asl. Al-far'unya al-far'unya tempat sandar, tempat duduk, kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga, kaki keempat. Kalau dalam mantik dia panggil apa? Hak kaki-kaki dia panggil juz'un, hak kursi tu kullun. Tu kalau mantik. Kemudian dia kata wal mas'alatu, wal far'u, wastilahan, dan pada istilah ataf lughatan, ismun ialah satu isim, satu nama, li alfazin, bagi beberapa lafaz, jar majrur, sifat makhsusatin, yang tertentu ia lafaz-lafaz tu. Sifat kedua, mustamilatin, lagi pula terkandung ia lafaz-lafaz tu, ala masailah ghaliban. Dia makin kecil, atas beberapa masalah pada ghalib. Dalam furu' tu ada masalah, tapi kalau tak ada pun tak apa, tapi ghalibnya ada. Gitu. Wal mas'alatu, dan masalah pula, bermula masalah, mubtada. Lughatan pada bahasanya khabar, as-su'al, soal, pertanyaan, tu masalah asalnya. Wastilahan, dan pada istilah syaraknya matlubun khabariyun yubarhanu alaihi fil ilmi. Matlubun, benda yang dituntuti, sifat khabariyun ay mansubun ilal khabari, yang dinisbahkan kepada khabar, yubarhanu alaihi,
dibuktikan ke atas makhluk tu fil ilmi, pada ilmu. Jadi masalah tu ni kalau dalam kitab fiqh dia adalah berdasarkan soalan yang banyak orang tanya masalah tu. Tak kisahlah orang yang tanya tu orang Arab ke orang Melayu ke, tak kisah. Benda yang sentiasa dituntut, benda yang sentiasa diminta untuk dijawab soalan. Jadi dibuktikan, dijelaskan berdasarkan atas dasar ilmu lah, atas dasar teka-teka gitu. Lepas tu orang yang nak jawab soalan tu susah sebenarnya. Kena orang yang reti sungguh lah. Orang yang nak menjawab soalan dan orang yang nak mengajar kena reti dulu. Dia tak boleh mengajar kalau dia tak reti. Mengajar ni panggil zakatul ilmi. Zakatul ilmi, zakat nak beri macam mana kalau dia tak ada duit? Dia nak beri ilmu lagu mana kalau dia tak ada ilmu, dia tak belajar. Dia nak mengajar macam mana? Tak boleh. Modal tak banyak. Jadi zakat ni dia nak bagi tu nisab. Jadi semua ilmu yang ada tu bukan nak bagi semua, dia nak bagi sikit lah. Nak bagi sikit lagu mana? Kalau sikit pun tak ada. Kemudian watanbihu, dan bermula tanbih itu lughatan pada bahasanya khabar al-iqadh. Iqadh ni pengajaran lah. Pengajaran, peringatan. Kalau kita bahasa Melayu terjemah sama je. Cuma lughatan tu dari sudut bahasa Arab lah, iqadh. Wastilahan pada istilahnya ialah unwanul bahthi al-lahiqi alladhi taqaddamat lahu isyaratun bihaitsu yufhamu minal kalamis sabiqi ijmalan. Unwanul bahthi, unwan ni kalau ikut bahasa tajuk, mana perbincangan secara berfokus. Al-lahiqu al-lahiqi yang berkait, ia bahas tu alladhi yang mana taqaddamat lahu isyaratun, yang terdahululah baginya, bagi alladhi itu fa'il isyaratun, oleh isyarat, bihaitsu yufhamu, dengan sekira-kira dapat difahami akan alladhi itu minal kalamis sabiqi, jar majrur, daripada perbincangan as-sabiqi yang telah lalu, ia kalam itu ijmalan, secara umum. Sebelum tanbih dia dah bahas dah. Dia dah bahas, tapi perbahasan dia itu tidak secara mendalam, bahkan secara mendatar. Mari tanbihun, dia rungkai balik. Dia rungkai balik benda yang dapat difahami perbahasan sebelumnya secara umum, secara tidak tafsiri, secara ijmali. Dia mari tanbih buat peringatan supaya dapat perincian terhadap masalah yang dihuraikan sebelumnya secara umum. Tu Okey, kemudian wal khatimatu, dan bermula khatimah itu mubtada, lughatan pada bahasa khabar, akhiru syai'in, ialah akhir sesuatu. Khatimah memang penutup, berada di akhir lah. Wastilahan, dan pada bahasa, pada istilah pula, ialah khatimah itu ismun, satu nama, li alfazin makhsusatin, bagi beberapa lafaz jar majrur, sifat makhsusatin yang tertentu, ia beberapa lafaz. Sifat kedua dalatin, yang menunjuklah ia beberapa lafaz itu ala ma'anin, atas beberapa makna, jar majrur. Sifat makhsusatin yang tertentu, ia beberapa makna tu, ju'ilat akhir kitabin aw babin, dijadikan, yang dijadikan, ni dia panggil sifat ma'ani lagi, yang dijadikan akan beberapa makna tadi, akhir kitabin, ay fi akhir kitabin, maksud binazil khafi, pada akhir kitab, ataf kitab, au babin, atau pada akhir bab. Tu khatimah. Biasa sebelum masuk bab yang baru, dia nak beri sedikit pencerahan terakhir, maka dia pun letaklah satu khatimatun. Tapi tak mesti begitu, kebiasaannya begitu. Wat-tatimatu, dan bermula tatimah mubtada, ialah tatimah benda yang dapat menyempurnakan perbahasan sebelumnya. Ma tummima bihil kitabu awil bab, barang yang dapat disempurnakan dengan dia, dengan barang naik fa'il. Al-kitab akan kitab, awil bab atau bab. Tak sempurna kitab dalam perbahasan tu, bab dalam perbahasan tu, melainkan ada tatimah. Maka tatimah ni mari
untuk melengkapkan perbahasan dalam bab, melengkapkan perbahasan dalam kitab. Wal qaidu, dan bermula qaid tu pula ialah ma ji'a bihi li jam'in au man'in au bayani waqi'in. Barang yang didatangi dengan dia, dengan barang itu li jam'in, untuk menghimpunkan sesuatu, au man'in, untuk menghalang sesuatu, ataf au bayani waqi'in, atau untuk menerangkan benda yang realitinya berlaku. Ini nak qaid lah, benda ni termasuk mana? Termasuk juga masalah ini. Dihimpunkan masalah ini, benda yang sama. Oh, masalah ini bi khilafi zalika, berbeza dengan masalah sekian-sekian. Tu man'u. Ataupun nak menerangkan benda yang sepatutnya difahami daripada matan dan juga syarah tersebut. Tu qaid lah. Tu qaid. Kalau tak ada qaid ni akan jadi masalah. Tak faham, silap faham. Sebab tu ada hasyiah. Masalah ni masuk sambung dengan masalah mana? Dia bagi tahu. Masalah ni sama dengan masalah sekian-sekian. Dia ada dia panggil al-qaulul mukharraj. Al-qaulul mukharraj ni ialah masalah yang hukumnya pada masalah lain, tapi diambil hukum tersebut kepada hukum lain. Contoh, batas mayang. Batas mayang, orang batas mayang, sekali dia ambil wuduk balik, dia boleh sambung ke dia kena semayang balik? Jawapannya kena semayang balik. Pandangan kedua boleh sambung. Bak tawaf pula, bila dia batal tawaf yang ketiga, pusingan yang ketiga, bila dia ambil wuduk balik, dia kena sambung ke dia kena start pada awal? Dia boleh sambung. Dan pandangan kedua mengatakan dia kena ulang semula seperti semayang. Dia ambil masalah yang semayang, dia letak dalam umrah. Pandangan kedua dalam semayang tadi pula, dia ambil pandangan yang umrah masuk dalam semayang. Dia panggil al-qaulul mukharraj. Masalah yang dikeluarkan daripada masalah lain masuk dalam hukum dia, masalah ni masuk dalam hukum tu. Tu istilah dalam Minhajul Talibin lah. Kemudian kemudian kata dia, arkanul islami khamsatun. Bermula rukun-rukun Islam itu khabar 5. Arkanu mubtada, al-islami mudhafu ilaih. Khamsatun khabar. Arkanu itu dia jamak taksir. Ruknun, ruknani, arkanun. Kemudian dia pun bahalah rukun tu apa? Ar-ruknu, bermula rukun itu mubtada, lughatan, pada bahasanya ialah janibus syai'i al-aqwa. Dari sudut bahasa ialah janibus syai'i, pihak sesuatu yang lebih kuat. Pihak sesuatu yang lebih kuat. Ada dua belah pihak, yang mana lebih kuat itu ar-ruknu. Seolah-olah kalau kita terjemah bahasa Melayu, tonggak. Tonggak mesti benda yang kukuh. Mesti benda yang kukuh, mesti benda yang kuat, mesti benda yang teguh. Itu bahasa rukun. Jadi kalau rukun ni tak ada lah benda tu. Islam tak ada rukun ni. Dia Islamnya tidak sempurna. Rukun Islam ni dia panggil rukun idhafi. Apa maksud rukun idhafi? Kalau dia tak ada salah satu, tak jadi kafir. Tu rukun idhafi. Beza dengan rukun iman. Rukun iman dia panggil rukun hakiki. Tak ada salah satu kafir. Sebab asal rukun ni kalau tak ada, habis, runtuh. Jadi kalau Islam, kalau tak buat salah satu pada rukun Islam, adakah runtuh Islamnya? Hilang Islamnya? Tak, bukan hilang Islam. Dia masih Islam, tapi tak sempurna Islamnya. Dia panggil rukun idhafi. Beza dengan rukun iman, rukun hakiki. Kerana kalau tak ada salah satu daripada rukun iman itu, kafir. Kemudian wastilahan, dan pada istilah syarak, ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Ay la tatahaqqaqu al mahiyatu illa bihi, illa bil juz'in. Illa bihi ay illa bi juz'in, ataupun illa bi rukni lah. Tapi ini dia nak buat definisi illa bi juz'in. Ibaratun, satu ungkapan, an juz'in, daripada satu bahagian. Rukun ni memang satu bahagian. Minal mahiyati, mahiyah ni asal daripada perkataan mahiyah. Apakah dia? Itu merujuk kepada soalan hakikat. Apakah hakikat dia? Tu mahiyah. Minal mahiyati, daripada hakikat sesuatu perkara. Kalau semayang, mahiyah. Mahiyah dia semayang. Juzuknya sujud, rokok, iktidal, itu juzuk. Tu bahagian.
Juzuk-juzuk tu, rokok, i'tidal, sujud, gabung-gabung, jadilah mahiyah sembahyang. Tak ada juzuk salah satu, tak jadi mahiyah sembahyang. Tak jadi. La tatahaqqaqu, tidak berlakulah mahiyah itu illa bihi illa bijuz'in, melainkan dengan bahagian juzuk tadi. La tatahaqqaqu dhamir mustatir huwa hiya naif hiya fa'il kembali kepada mahiyah, bihi jar majruhi kembali kepada juz'in. Jadi tak ada rokok tak jadi sembahyang, tak ada niat puasa tak jadi puasa. Niat puasa Ramadan, ada dah orang yang puasa tapi bukan pada bulannya, tak ada juga. Okey. Wal islamu lughatan. Dia pun bahas Islam tu apa. Ni kena hafal ni. Kadang-kadang masuk dalam soalan tauliah. Islam tu apa? Sudah. Kawan tengah habis cerita Islam dia. Ya agama Islam tak tahu dia. Wal islamu waw istinaf. Al-islamu mubtada, lughatan tabis. Bermula Islam itu khabar. Al-istislamu walinqiyadu. Istislam menyerah diri, walinqiyadu patuh. Kita serah diri ke mana? Serah diri kepada mengikut segala perintah Allah Taala. Serah diri, kita ikut satu Islam. Sebab tu kalau tak ikut perintah Allah, dia Islam juga sebab dia ikut Allah pada benda lain. Dia tak ikut pada sebahagian tempat. Dia panggil Islamnya tak sempurna. Islam yang sempurna, al-inqiyadu wal istislamu taman. Sempurna. Semua dia ikut berlaku. Baru dia Islam yang tam. Kalau dia tak buat satu benda, tak sembahyang, dia puasa, dia bayar zakat, lain-lain, sembahyang dah. Okey, dia Islam juga sebab dia sudah patuh salah satu daripada perintah Tuhan. Dia tak patuh satu dua perkara. Dia Islam tak sempurna. Begitu. Wastilahan, dan pada istilahnya ialah al-inqiyadu. Bacanya al-inqiyad, jangan baca al-inqiyad. Kerana dia bukan hamzah qata', dia hamzah wasal. Al-inqiyadu. Wastilahan, pada istilah al-inqiyadu patuh lil ahkami, pada hukum-hukum sifat asy-syar'iyyati ay al-mansubati ila syar'i, yang dinisbahkan hukum-hukum tu kepada syarak. Mana bukan ahkam al-basyariyah, bukan hukum hakam yang ditetapkan manusia. Lampu hijau kena jalan, lampu merah kena berhenti. Tu dak, tu bukannya Islam itu. Dia berkaitan hukum syarak. Bila kata syarak, dua, syariat hakiki, syariat majazi. Syariat hakiki Allah Ta'ala, syariat majazi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni kira pensyariat. Hakikatnya satu ya Allah. Sebab tu syariat hakiki Allah, syariat majazi Nabi. Habis dia punya syarah arkan Islam. Kemudian dia buat mari makna secara umum. Wal makna, dan bermula maknanya. Alif lam tu lil ahdi dzikri. Makna apa? Makna arkanul islami khamsatun tu lah. Alif lam lil ahdi dzikri dia bagi. Dah maklum tadi, dah sebut dah. Arkanul islami khamsatun. Sekarang nak terjemah makna apa? Nak menyimpulkan makna apa? Makna tadi ialah annal ajza'a isim anna. Bahwasanya juzuk allati sifat ajza' yang mana la tatahaqqaqu mahiyatul islami, yang tidak tahakkuk, yang tidak berlaku sungguhlah oleh hakikat Islam itu, illa biha. Mahiyatu fa'il al-islami mudhaf ilaih. Illa biha, melainkan dengan dia, dengan allati. Tu aid bagi ajza. Kan allati itu silah, bila silahnya isim mausul. Bila isim mausul berhajat kepada silah dan aid, silahnya tatahaqqaqu, aid dia biha, balik pada allati. Itu kaedah isim mausul, mesti kena cari silah dan aid. Tak ada hak tu masalah. Tu sama ada hazaf ataupun ibarat kita tu silap cetak. Tu nak cara nak kena pasti. Annal ajza tu khamsatun, khabar anna. Tu khabar situ. Khamsatun, ada 5. Mana juzuk-juzuk yang tidak berlaku, tidak tahakkuklah hakikat Islam itu, tak akan berlaku mereka 5 ni. Bila 5 ni ada, barulah ada dah sabitnya rukun Islam yang lengkap, yang tam, yang sempurna. Wa'lam, ketahui olehmu, waw istinaf. I'lam fi'il amar,
fi'il fa'il. Annahu, jumlah annahu ni maf'ul bih i'lam. Dalam matan mutammimah sebut halat mahallal maf'ul. Anna ni menempati tempat maf'ul, boleh. Maf'ul bih. Kita baru baca minggu ayat hak itu. Halat mahallal maf'ul. Dia boleh halat mahallal fa'il, halat mahalla naibil fa'il dan sebagainya. Macam-macam boleh menempati. Antaranya maf'ul bih. Annahu, bahwasanya nya sya'an, dhamirul hali wa sya'an, bahwasanya tak ada rujuk mana-mana. La yasihhu dukhulu fil islami illa bi sittati syurutin. Jadi bila kata qaid dengan Islam, dah kalau Islam ni kita ni Islam secara tabi', mengikut siapa? Mak pak. Hak yang mak pak dia kafir, anak tu pun kafir lah. Bila kafir esok dewasa, besar, baligh, dia dah boleh pilih agama. Kalau dia nak masuk Islam, tak sah melainkan ada 6 ni. Melainkan ada 6 ni. Maka dia kata la yasihhu dukhulu fil islami, tidak sahlah boleh masuk ke dalam Islam. Ad-dukhulu fa'il, fil islami jar majrur, illa bi sittati, illa bi makna yasihhu dukhul bi sittati, sah untuk masuk Islam tu dengan 6 perkara. 6 ni. Tak ada 6 ni tak cukup syarat. Ni syarat sah. Ini syarat sah. Dia beza rukun dengan syarat sah. Rukun ni berkaitan dengan mahiyatus syai', hakikat sesuatu. Benda tu kalau tak ada, hakikat sesuatu tu takkan ada. Kursi kalau tak ada kaki, kursi takkan jadi. Tu rukun. Syarat sah ni benda luar daripada mahiyah. Benda yang luar daripada mahiyatus syai'. Jadi contoh kalau kita sembahyang rukunnya apa? Sujud, rukuk, baca Fatihah tu rukun. Ambil wuduk hadap kiblat itu bukan rukun, tu syarat. Tu syarat sah sebab dia benda di luar sembahyang. Dia berkait dengan sembahyang tapi benda di luar sembahyang. Dia bukan benda yang berkaitan mahiyatus solah, hakikat sembahyang, bukan. Kemudian dia kata bisittati syurutin, dengan 6 syarat. Syurutin mudhafu ilaih. Bisittati syurutin. Bisittati syurutin dia panggil idhafat sifat pada mausuf. Ai bisyuruti sittah. Ai bisyuruti al-ma'dudati ila sittah. Badal nak buat badal boleh. Kalau badal al-aqli bacanya. Nak baca al-aqlu boleh khabar bagi mubtada mahzuf. Nak baca al-aqla boleh maf'ul bih li fi'lin mahzuf. Boleh berlaku al-aqlu, al-aqla, al-aqli. Yang pertama akal. Kalau tak ada akal tak sah Islam. Dia gila, tiba-tiba nak masuk Islam. Daripada sejak kecil sampai sekarang gila, dia nak masuk Islam tak sah. Sebab dia tidak ada taklif. Taklif nak masuk Islam tak ada. Orang kafir sekarang ni dia ada taklif suruh masuk Islam tiap-tiap saat ada. Tambah-tambah tiap-tiap waktu sembahyang dia dituntut untuk dia masuk Islam sebab dia dah kena sembahyang. Kalau tak sembahyang dan tak masuk Islam, dosa dia. Dosa kafir itu dosa tak sembahyang tu. Dan kalau dia sembahyang ketika dia kafir lagu tu tak sah juga sebab dituntut atas dia untuk masuk Islam. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i kita orang kafir masuk neraka bukan sebab kafir saja, sebab 3 benda-benda furuk syarak. Sembahyang dia tak buat, puasa dia tak buat, haji umrah tak buat, bayar zakat tak buat, dia kena siksa juga. Yang kedua wal bulughu. Samalah kalau kita baca al-aqla wal bulugha. Kalau baca al-aqli al-bulughi, wal bulughi dia ataf kepada al-aqlu. Wal bulughu sampai umur. Sampai umur bagi lelaki 2, bagi perempuan 3. Bagi lelakinya sampai umur ni ialah cukup umur 15 tahun kalau tidak keluar mani. Pertama keluar mani. Pertama keluar mani apabila sudah mencapai 9 tahun. 9 tahun tu pula khilaf ulama, takriban ke tahdidan. Pandangan mu'tamad takriban. Takriban ni dekat-dekat 9 tahun hijrah, bukan masih hijrah. Takriban 9 tahun lagu mana? Sama macam bahid. Senang cerita. Sama macam bahid. Apa dia? Bawah 16 hari sebelum cukup 9 tahun. Bawah 16 hari sebelum cukup 9 tahun. Contoh, 10 hari lagi nak masuk cukup 9 tahun. Keluar mani, balik. 13 hari lagi sebelum cukup 9 tahun. Keluar darah, keluar air mani, balik.
eh. 20 hari sebelum cukup 9 tahun keluar air mani, itu bukan balik. Sebab dia tidak takriban. Yang kedua, kalau tak keluar mani, umur 15 tahun. 15 tahun tu tahdidan. 15 tahun tu tahdidan. Okey, nak tahu tahdid lagu mana? Okey, dalam kitab Hasyiah dia ada buat beri masalah. Seseorang yang semayang, bila semayang dia balik, dia wajib habis semayang dia. Habiskan semayang dia. Soalan, macam mana dia balik dalam semayang? Macam mana dia balik dalam semayang? Kalau kita nak tasbih kata, oh dia keluar mani kot. Keluar mani jadi batal sebab dia berhadas. Jadi antara salah satunya yang boleh menjadi balik tu, yang boleh menjadi balik itu dua masalah. Pertamanya, air mani dia masuk ke batang zakar tapi tak keluar. Dalam Hasyiah Bijimi sebut, air mani kalau sampai ke batang zakar tapi tak keluar, dia tak wajib mandi tapi telah balik. Dia sting lagu mana tak? Elok jalan. Itu dia itu turun balik, dia balik. Sebab takdir kalau keluar tu balik ya. Tapi tak wajib mandi ya, sebab tak keluar. Yang keduanya, cukup umur. Contoh, cukup umur dia pukul 2 petang. Macam mana nak tahu 2 petang? Dia dulu lahir 2 petang. Dia dulu lahir 2 petang, tambah 15 tahun. Tengah-tengah tu, waktu pukul 2, dia tengah sembahyang zuhur. 2 petang, lagi 2 minit, akan jadi balik. Tengah-tengah sembahyang, balik sebab umur. Maka dia wajib sempurnakan sembahyang dia. Tu balik dengan umur. Tu kalau lelaki. Kalau perempuan 3, ambil hak 2 lelaki tadi, yang ketiganya pada umur 9 tahun takriban. Saya. Nifas jadi tak? Tak jadi. Sebab apa nifas tak jadi? Sebab sebelum dia jadi nifas, dia keluar mani sebab setubuh. Jadi tak akan terlepas daripada 3 ni. 3 ni saja. Dia tak boleh kata nifas itu ialah syarat balik. Ataupun mengandung itu syarat salah satu tanda balik. Sebelum dia mengandung, sebelum dia nifas, dia keluar mani sebab setubuh. Itu tidak menjadi syarat, tidak jadi alamat kepada balik. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana hilang? Gua surat dah. Mana dah? Ni. Wal ikhtiyaru, dan ikhtiar. Masuk Islam mesti dengan pilihan sendiri, bukannya paksa. La ikraha fid din. Ini ayat ni tuju pada orang kafir. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan pada agama. Tak ada paksaan untuk masuk Islam. Bukannya la ikraha fid din ni digunakan untuk orang Islam supaya murtad. Tu silap. Jangan dibuat dalil kata, Allah Ta'ala kata la ikraha fid din. Jadi aku bolehlah masuk Kristian. Bukan gitu. Itu untuk orang kafir nak masuk Islam, tak ada paksaan untuk mereka. Mereka kena masuk dalam keadaan pilihan sendiri, tak boleh paksa. Kalau paksa tak sah. Wan nutqu bisyahadataini ataf, dan juga menuturkan dengan 2 kalimah syahadah. Menuturkan 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah apa dia? Khilaf ulama. Pendapat pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu mazhab Syafi'i, pandangan mu'tamad. Sama ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, ataupun tak payah wa asyhadu wa anna Muhammadan. Boleh atas sekali. Pendapat pertama. Pendapat kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun sah dah. Itu pendapat sebahagian mazhab Syafi'i, sebahagian ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Jadi sebilangan ulama mazhab Syafi'i ada juga yang menyokong kata sah juga syahadah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, wal muwalatu, dan muwalat. Muwalat sini muwalat pada syahadah. Apa maksud muwalat pada syahadah? Kena berturut-turut, tak disenggak. Asyhadu an la ilaha illallah. Sokok dulu. Ni. Sokok dulu dia kena ulang semula. Asyhadu an la ilaha illallah. Makan dulu. Tak ni sama balik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sah. Kena ulang semula. Wa tartibu, dan tertib bainahuma bainas syahadataini.
wal muwalatu bainahuma wat tartibu bainahuma. Ini dipanggil ta'alluq tanazu'. Ta'alluq tanazu'. Jadi bainahuma ni ta'alluq dengan mana? Tartib ke muwalat? Khilaf ulama Basrah dengan Kufah. Ulama Basrah kata bainahuma tu ta'alluq dengan at-tartib kerana lebih dekat dengan bainahuma. Ulama Kufah kata bainahuma ni ta'alluq dengan muwalat kerana muwalat lebih dahulu. Tu nahwu syarah Qatrun Nada. Okey, tartib. Apa tartib? Tak boleh terbalik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh, tak sah. Dia kena tertib lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syarat-syarat sah masuk Islam. Habis. Kemudian dia pun bincanglah satu-satu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, badal bagi khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah. An la ilaha illallah. An tu dia panggil dia panggil apa? Mukhaffafah anil thaqilah. Asalnya annahu la ilaha illallah. Ni pun bincang al-Mutamimah lah, ya hak itu. Syaratnya ialah dari asalnya anna nak jadi an, syaratnya isim anna ni dhamirul hal wa sya'an yang dihazafkan. Jadi dihazaf ni asalnya annahu jadi an. La ilaha illallah, syarat yang kedua khabar bagi an mesti jumlah. La ilaha illallah. La ilaha illallah jumlah tu khabar an. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi akan bahawasanya tiada Tuhan. Ai la ilaha mawjudun bihaqqin illallah. La ilaha isim la linafil jinsi. Tadi baru baca isim la linafil jinsi. Khabar dia mahzuf, mawjudun bihaqqin illallah, Allahu badal mawjud. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Muhammad itu ataf pada Allah. Muhammadan isim anna, Rasulu khabar anna, Allahi mudhafu ilaih. Bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, wajib kita i'tiqad. Jadi macam mana kalau ada orang kata kita perlukan sebut wa anna adama wa nuh wa hud sampai Muhammad Rasulullah, tak payah. Sebab bila sebut wa anna Muhammadar Rasulullah masuk semua. Sebab apa masuk semua? Sebab kita tahu Adam, Nuh, Hud, Saleh tu daripada Nabi juga. Jadi kita seolah-olah beriman dengan perkhabaran Nabi berkaitan Rasul dulu. Jadi sudah memadai wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak payah sebut satu-satu nama Nabi. Satu-satu. Kemudian dari sudut nahwu pula, kalau nak sebut semua, tak panggil Rasulullah, Rusulullah. Jamak taksir. Bukan Rasulullah seorang. Tu Okey, kemudian habis asyhadatu. Apa tu syahadah? Kalau kita terjemah naik saksi. Apa naik saksi tu? Asyhadatu ataupun penyaksian. Asyhadatu bermula syahadah itu hiya. Hiya ni dhamiru faslin juga. Nama ni pun khilaf juga. Ulama Basrah panggil dhamiru faslin. Sebab apa dhamiru faslin? Kerana nak membezakan antara khabar dengan na'at. Takut-takut kalau tak ada hiya tu, selepas hiya tu akan jadi i'rab na'at. Jadi dia nak pisahkan antara na'at dengan sifat. Jadi dia hiya. Tu ulama Basrah. Ulama Kufah dia panggil nama dhamir imad. Dhamir imad kerana nak menguatkan kenyataan ayat. Imad dia panggil. Ialah at-tayaqqunu khabar. Yakin wal i'tiqadu, yakin juga, i'tiqad keyakinan. Benda yang kejap jazam lah. Benda yang kita nak sebut, yang kita nak pegang ni jazam, bukan benda yang waham, dhan, syak dan jahil. Wal ilahu huwa fil asli. Wal ilahu huwa fil asli. Okey, wal ilahu waw istinah. Ilah pula. Ilah itu bermula ilah Tuhan tu. Huwa dhamiru fasli. Fil asli pada asalnya jar majrur khabar. Al ma'budu ialah zat yang disembah. Zat yang disembah semata-mata pada asal. Bukan pada hakikat realiti, pada asal. Apa-apa saja yang disembah dia panggil ilah. Orang kafir sembah matahari. Matahari itu ilah bagi dia. Lepas tu dia buat qaid walau bi ghairi haqqin. Ai walau kana al ma'budu bi ghairi haqqin.
Ni dalam Mutamimah aku sebut dah, isim kana dengan kana boleh hazaf, tinggal khabar dia. Walau bi ghairi haqqin, ay walau kana al-ma'budu sabitan bi ghairi haqqin. Meskipun adalah benda yang disembah itu bukan atas jalan sebenar sekalipun, untuk pekong, matahari, bulan. Disembah oleh orang lain, dia tu pada asal bahasa panggil ilah. Tapi pada realiti bukan ilah. Jangan pergi etikot, ni tokoh ni lah Tuhan dia apa? Jangan. Tu bukan Tuhan dia tetap Allah Ta'ala. Bukan tu. Tapi di sini maksud apa? Bila kata ilah tu ma'bud semata-mata walaupun bukan hak, dah di sini adakah kita masukkan matahari ilah juga sini? Maka dia kata wal muradu huna, dan bermula perkara yang dikehendaki, yang dimaksudkan di sini di matan ni ialah khabar al-ma'budu bihaqqin, ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Dengan sebenar ni yakni pada realitinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Pada realiti, pada waqi' tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Di sini al-ma'budu bihaqqin. Siapakah ma'bud bihaqqin sini? Allah, tak ada orang lain. Hak tu nak membuktikan al-ma'budu bihaqqin ialah Allah. Tu mengaji tauhid lah. Ni. Okey, kesimpulan makna dia, wal makna ay wa makna syahadatu an la ilaha illallah sampai habis tu, annal awwala, bahwasanya perkara yang pertama isim anna. Jumlah annal awwala tu ialah khabar al makna. Min arkanil islami, ialah sebahagian daripada ruku-ruku Islam. Bukan, silap. Bukan khabar tu, tayakunu tu khabar. Al-awwalu min arkanil islami, bermula bahwasanya yang pertama daripada segala ruku-ruku Islam itu, arkani jar majrur, al-islami mudhaf ilaih, khabar. Ni baru khabar anna. Tayakkunu wa'tiqadu alla. Baca gitu. Tayakkunu sebab dia tayakkunu alla ma'buda. Wa'tiqadu alla ma'buda. Tu asal dia. Tayakkunu yakin dan beriktiqad alla, bahwasanya la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Alla ma'buda asalnya annahu la ma'buda. Sama juga mukhaffafah 'anil thaqilah. Bahwasanya la ma'buda, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bihaqqin dengan sebenar jar majrur, fil wujudi, pada kewujudan ini, illallah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Okey, tu i'tiqad dia. Jadi la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, tu dalam bab tauhid. Belajar bab tauhid Allah Taala wujud, qidah, baqa dan sebagainya, sampailah kesimpulannya la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, ataupun la ma'buda mawjudun fil waqi' illallah. Wa anna sayyidana Muhammadan, dan bahwasanya penghulu kita, itu atah pada Allah. Beriktiqad dan meyakini juga bahwasa penghulu kita, sayyidah isim anna, mudhafu ilaih, Muhammadan badal, Rasulullah khabar, Allahi mudhafu ilaih, ialah pesuruh Allah. Dia malaikat pun rasul juga, rasul di antara Allah dengan Nabi. Nabi ni rasul di antara Allah dengan umat. Tu beza rasul malaikat, rasul manusia. Rasul manusia, Nabi Muhammad dan sebagainya tu, dia perantara antara Allah dengan umat. Kalau rasul malaikat tu, malaikat Jibril contohnya, dia perantara antara Allah dengan Nabi. Untuk menyampaikan wahyu. Ilal insi, Rasulullah, pesuruh Allah, ilal insi, kepada manusia, ataf wal jinni, dan jin, ijma'an, menurut ijma' ulama, tak ada khilaf. Yang khilafnya malaikat. Khilafnya malaikat. Adakah malaikat termasuk Rasul Nabi SAW termasuk menjadi utusan kepada malaikat ataupun tidak? Khilaf. Maka dia kata wa kadzal malaikatu. Bila dalam kitab fiqh sebut kaza, ghalibnya khilaf. Tu kaedah dia. Bila kitab fiqh bila sebut wa kaza, walaupun dia tak sebut pun pendapat kedua, tapi biasanya ada khilaf. Nak tahu khilaf sungguh, di kitab Mutawwalat. Ada kitab sosok lagi, dia akan sebut khilaf dia dulu.
Kitab kita ni kecil je, jadi tak ada khilaf-khilaf kan. Wa kadzal malaikatu. Kadza ni isi isyarat, ni isi isyarat pada takdim musyar ilaih. Ai wa kadzal mazkuri minal insi wal jinni al malaikatu. Al malaikatu mubtada. Kadza ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam. Begitu juga malaikat. Apa begitu juga? Ai min haitsu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah kepada malaikat juga. Dia pun sebut alal mu'tamadi. Al mu'tamad ta'alluq suatu mahzuf. Ai ijaraina ala al mu'tamad. Ai ijaraina ala qaulil mu'tamad. Ala al qaulil mu'tamad. Jikalau kita menjalani atas pendapat yang mu'tamad, maka kita mendapati malaikat juga termasuk orang yang diutuskan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga utusan kepada para malaikat. Buktinya ada beberapa hadis yang Nabi SAW suruh malaikat. Jadi bila suruh, perintah. Bila suruh itu satu perintah. Okey. Tu. Okey, pendapat yang mengatakan Nabi SAW bukan diutus kepada malaikat ialah pendapat Imam Al-Halimi dan Al-Baihaqi. Pendapat Imam Al-Halimi dan Al-Baihaqi rahimahumullah ta'ala kata Nabi SAW tidak diutuskan kepada para malaikat. Tetapi Imam As-Suyuti, Imam Taqiyuddin As-Subki kata dia diutus kepada malaikat. Yang menyokong utus kepada malaikat ni Imam As-Suyuti, Imam Taqiyuddin As-Subki radhiyallahu ta'ala. Yang tak setujunya Imam Al-Halimi dan Imam Al-Baihaqi. Ulama usul belakang ni. Bahkan Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala menambahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutuskan kepada seluruh para nabi dan rasul umat-umat terdahulu. Betul tu Imam Subki kata. Sebab apa? Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW yang kata bu'ithtu ila nasi kafah. Bu'ithtu, aku dibangkitkan ilal nasi kepada manusia kafah secara keseluruhan. Jadi faham zahirnya sejak dulu daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang Nabi SAW diutuskan kepada mereka. Tu kata Imam Subki syamilun. Hadis ini syamilun merangkumi lahum mereka itu manusia min Adam daripada zaman Nabi Adam ila qiyamis sa'ah sehingga hari kiamat. Itu penambahan Imam Subki. Kata musannif rahimahullahu taala wa iqamus salati. Rukun yang kedua Islam. Ataf kepada syahadat. Wa iqamus salati dan mendirikan akan sembahyang. Aqama yuqimu iqamatan. Aqama yuqimu iqamatan idhafah masdar pada maf'ul. Mendirikan akan sembahyang. Al-iqamu huwal iqamatu. Sama lah gitu. Bermula iqam itu ialah iqamah, mendirikan. Wal iqamatu dan bermula iqamah itu hiya dhamiru faslin. Ialah al-mulazamatu wal istimraru. Benda yang sentiasa melazimi dan berterusan. Itu iqamatus solat pada asal bahasa. Was-salatu itu iqam pada bahasa. Was-salatu dan bermula salah itu lughatan pada bahasanya khabar ad-du'a'u doa. Asal as-salah tu doa. Ini dia panggil bahasa yang diambil daripada bahasa asal kepada satu istilah syarak yang tertentu dia panggil bahasa bahasa Arab yang digunakan oleh syarak. Bahasa Arab asal as-salah doa. Tapi dia ambil pinjam syarak jadi istilah baru. Namanya sembahyang yang maklumlah akan takbir sebagainya. Al-hajju asalnya makna al-qasdu, tuju. Tapi al-hajju tu diambil oleh syarak untuk memakai makna haji yang ada tawaf, sa'i dan sebagainya. Badu perbahasan fiqh ni, satu-satu fiqh ni dia ada lughatan wastilahan. Sebab dia ada kaitan antara lughatan dengan istilahan. Kalau doa apa dia? Dalam sembahyang doa banyak.
Doanya, batu lagi kata Imam Al-Mahalli rahimahullah dalam kitab Kanzul Raghibin, tidak akan batal sembahyang seseorang selama mana dia ucap 3 ni. Zikir, doa, baca Quran. Di mana-mana sahaja tempat rukun yang dia sembahyang, dia baca 3 ni walaupun bukan tempatnya, tak batal. Dekat rokok dia baca Baqarah, tak batal, tapi tak kena. Dia baca doa panjang dalam bahasa Arab, tak batal. Dia baca zikir walaupun bukan pada tempatnya, tak batal. Yang batalnya selain 3 tu. Kata Imam Al-Mahalli rahimahullah ta'ala. Qila ay qala ba'dul ulama. Qila dia panggil sighatut tamrid. Sighah tamrid ni dia panggil ungkapan yang tak jazam lah. Qila, ruwiya, hukiya. Dia panggil sighatut tamrid. Benda hak tak jazam. Ada juga dengan mana qala ba'dul ulama. Qila. Sini qala ba'dul ulama mutlaqan. Apa mutlaqan? Ai ad-du'a mutlaqan. Apa ad-du'a mutlaqan? Sawa'un. Sawa'un bi khairin aw bi ghairihi. Sama ada doa tu doa baik atau doa tak baik secara mutlak. Tu maksud doa. Tu maksud solat, iaitu doa secara mutlak. Sama ada berdoa baik ke, doa buruk ke, masuk sekali. Tapi waqila ay waqala ba'dul ulama, kata sebagian ulama bi khairin ay ad-du'a bi khairin faqat. Berdoa dengan hak baik sahaja, hak jahat tak masuk dalam makna as-salah dari segi bahasa. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa syar'an, dan pada syarak ataf kepada kata lughatan. As-salah syar'an itu khabar aqwalun, beberapa perkataan, ataf wa af'alun, dan beberapa perbuatan, muftatahatun, yang dibukakan. Tu sifat yang dibukakan akan dia, akan perbuatan itu bitakbiri. Akan beberapa perbuatan dan perkataan itu bitakbiri, dengan takbir. Takbir mana? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, sebab apa dia panggil takbiratul ihram? Kerana dia mengharapkan benda yang halal sebelum takbir. Asalnya halal cakap, halal makan minum, masuk Allahu Akbar, tak halal. Tak halal. Lepas tu salam tu dia panggil tahlil. Tahlil apa dia? Menghalalkan benda yang haram sebelumnya. Apa sebelumnya? Sembahyang. Dalam sembahyang haram makan, haram minum, haram cakap. Lepas salam, assalamualaikum warahmatullahi, sah cakap, sah makan, boleh makan. Buat at-tahlil dalam sembahyang. At-tahlil dalam haji cukup cukup. At-tahlil dalam tolak 3, isteri kahwin lain, setubuh dengan suami itu, cerai, nikah balik. Tahlil. Proses at-tahlil, nak menghalalkan benda yang haram sebelumnya. Tu. Kalau yang cukup haji itu, asalnya tak boleh buat pantang larang ihram. Bila dah cukup, selesai. Habis. Boleh buat. Mukhtatamatun, lagi pula ditutupkan akan dia, akan perbuatan dan aqwal itu bitaslimi, dengan memberi salam. Taslim ni memberi salam. Sallama yusallimu tasliman, memberi salam. Ghaliban ay fil ghalibi, pada ghalibnya. Sebab apa pada ghalibnya? Kadang-kadang dia tak boleh cakap sebab bisu. Tapi berjaya sembahyang. Jadi sembahyang. Jangan kata tak sah pula sembahyang bisu. Dia bisu. Jadi macam mana? Sembahyang. Lepas tu tak boleh cakap tu. Tak boleh sembahyang kan aqwal tu. Kena ada cakap. Dia kena ada sebutan huruf dan sebagainya. Aku tak mampu buat macam mana? Tu dia kata ghaliban. Perbuatan pula. Bolehkah dia buat perbuatan dalam semua keadaan? Belum tentu. Kadang-kadang orang yang diikat di tiang, dia nak rukuk lagu mana, tapi dia wajib sembahyang. Dia kena colek. Dia kena colek dengan orang. Diikat di tiang, dia tak nak rukuk, tak nak sujud. Sembahyang wajib tak? Wajib. Sembahyang dia wajib, itu tu wajib. Tapi tak nak buat perbuatan rukuk dan sujud. Jadi tak sembahyang dia? Jadi sembahyang dia. Cuma nanti kena Allah mula, dia panggil sembahyang hormat waktu. Sebab tak nak buat rukuk dengan sempurna padahal waktu. Sebab sekarang ni dia ada keuzuran untuk buat benda tu. Macam orang kapal terbang lah. Dia tak boleh rokok dengan sempurna ke, tak boleh ambil air semayang ke, tak boleh hadap kiblat ke. Semayang juga, semayang hormat waktu. Lepas tu sehari dah sampai, i'adah balik kalau masih ada waktu. Allah semula kalau luar waktu. Kemudian kata musannif rahimahullah, wal ma'na, dan bermula maknanya.
Ai wa ma'na iqamatis salat, bermula makna mendirikan sembahyang itu, anna tsaniya, bahwasanya perkara yang kedua, isim anna, min arkanil islami, daripada rukun-rukun Islam itu, min arkani jar majrur al-islami mudhaf ilaih. Khabar al-mulazamatu wal istimraru ala ada'is salati, sentiasa melazimi dan berterusan atas menunaikan sembahyang. Ada'is salat, adaan, qadaan sama makna dari segi bahasa. Sebab tu dalam kitab fiqh sebut kalau seseorang tu tak wajib niat adaan, tak wajib niat qadaan, tak wajib. Tapi bila dia niat, kena hati-hati. Kalau dia nak sembahyang qada, dia sebut qada, tak ada salah. Kalau dia nak sembahyang qada, dia sebut adaan dengan qasad, sama makna dengan qada, tak ada salah. Tapi kalau dia nak sembahyang qada, dia pergi qasad adaan dengan makna tunai yang bukan qada tu, itu tidak sah. Kerana tala'ub, bermain-main. Kerana tala'ub, bermain-main. Begitulah sebaliknya, ada dengan qada. Kalau dia tak niat adaan qadaan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia nak sembahyang subuh pukul 8, lepas. Adakah wajib niat qadaan? Tak wajib. Niat qadaan tak wajib, adaan tak wajib. Dia automatik akan jadi sembahyang subuh tadi. Cuma kalau niat, kena hati-hati. Kalau niat sembahyang qada, dia niat adaan dengan makna sama maksud dengan qadaan, boleh. Ataupun dia ingatkan masih lagi ada waktu, dia pun niat adaan, hukumnya keluar waktu, sah juga. Dia ingatkan subuh hari, dia pun niatlah adaan. Tengok pukul 9 dah. Dah tu kena ulang dia sembahyang, tak payah ulang sebab sah sembahyang dia. Kerana dia niat begitu dalam keadaan tak tahu. Dia tak tahu rupanya sudah keluar waktu, dia ingat dalam waktu. Sah juga tu. Itu pun sah juga. Itu ada is-salat. Bi jami'i arkaniha. Adai bi jami'i. Menunaikan tu bi jami'i arkaniha, arkanis salati, dengan keseluruhan rukun-rukun sembahyang. Bi jami'i jar majrur, arkani mudhaf ilaiha mudhaf ilaih. Wa syurutiha, dan syarat-syaratnya, syarat-syarat sembahyang, yakni syarat sah. Sembahyang ni ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat wajib tak faham mana sebab dia sikit saja. Islam, balik, berakal, suci haid, suci nifas. Syarat wajib sembahyang. Mana kalau ada syarat-syarat ni wajib sembahyang, sah ke tak, tu nombor 2. Dia wajib sembahyang, sah ke tak, nombor 2. Syarat-syarat sah lah yang akan kita bahas dalam kitab ni secara terperinci. Habis tu makna mendirikan sembahyang. Wa ita'uz zakati, dan juga menunaikan akan zakat. Memberikan akan zakat. Idhafah masdar pada maf'ul, ataf pada syahadatu. Al-ita'u, bermula ita' itu, huwa dhamir faslin, ialah khabar. Al-i'ta'u ialah memberi. Satu lagi lupa dari sudut nahwunya, huwa tu dhamir faslin, boleh juga i'rab, huwa tu mubtada' yang kedua, al-i'ta'u khabar yang bagi mubtada' kedua, jumlah huwa al-i'ta' khabar al-ita', boleh juga. Itu dalam syarah Kafrawi. Cuma yang masyhur dan kuatnya dhamir faslin. I'rab gitu. Waz-zakatu, dan bermula zakat itu lughatan pada bahasanya khabar. An-nama'u wat-tathiru. An-nama'u ni maksudnya berkembang. Wat-tathiru, menyucikan. Sebab tu kita bayar zakat sebab apa? Nak menyucikan harta dan nak mengembangkan harta dengan lebih berkat. Kemudian wa syara'an, dan syarak, pada syarak atau pada kata lughatan, ialah ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsusin. Satu nama, zakat ni ialah satu nama, lima bagi barang, yukhraju yang dikeluarkan akan dia, akan barang. Akhraja yukhriju, yukhraju mabni lil majhul. Dhamir mustatir huwa, naib fa'il, kembali kepada ma. Barang yang dikeluarkan akan dia akan barang. Apa barang tu? An malin, daripada harta. Au badanin, ataupun badan. Zakat harta, zakat badan. Zakat badan, zakat fitrah. Zakat harta, mah berok lembu. Betul? Zakat harta. Ala wajhin makhsusin, atas cara sifat yang tertentu ia cara. Kalau zakat fitrah,
di bulan Ramadan. Hak wajibnya ketika mana telah terbenam matahari masuk bulan Syawal. Kalau sepanjang bulan Ramadan harus itu wajib maksud. Macam mana cara nak bayar zakat fitrah mah perak 2.5% daripada seluruh harta mah perak itu wang simpanan. Lepas tu cukup haul kedok. Tu wajib maksud. Cara yang tertentu. Kalau kita ni tak banyak mana lah kalau zakat tu. Tak banyak mana. Wa saumu ramadhana, dan puasa Ramadan. Ataf kepada syahadatu. Dan puasa Ramadan. Wa saumu ramadhana. Lungi. Okey. Wal ma'na ay wa ma'na ita'iz zakah, dan bermula makna mengeluarkan zakat tu anna thalitha al-i'ta' memberikan. Anna thalitha bahwasanya yang ketiga isim anna min arkanil islami, daripada rukun-rukun Islam itu, min arkani jar majrur al-islami mudhaf ilaih, khabar anna i'ta'uz zakati, pemberian zakat, memberi akan zakat, idhafat masdar kepada maf'ul. A'ta yu'ti i'ta'an, af'ala yuf'ilu if'alan. Lil mawjudina, bagi orang-orang yang ada, minal mustahiqina, bayan bagi mawjudin. Siapa orang yang ada tu? Minal mustahiqina, daripada orang-orang yang berhak mendapat zakat. Dia panggil asnaf. Al mawjudina, terjemah yang ada, bukan yang diadakan. Dalam kitab Sarah dia panggil min itlaq ismil maf'ul wa iradat ismil fa'il. Itlaq isim maf'ul mawjud, tapi naknya makna isim fa'il yang ada, bukan yang diadakan. Macam majnun. Majnun bukan terjemah yang digilakan, yang gila. Dia tu yang gila, tapi guna lafaz sirah isim maf'ul majnun, tapi maknanya yang gila, bukan yang digilakan. Kemudian dia kata minal mustahiqina fi'lan 'inda tamakkuni minhu, secara fi'lan ay bil fi'li. I'ta tu bil fi'li, secara sungguh, bukan bil qiyas, secara sungguh. Bil fi'li ni secara sungguh. 'Inda tamakkuni minhu min i'ta'iz zakah, ketika mana berkemampuan daripada memberikan zakat tersebut. Tu makna ita'uz zakah. Tak keluar zakat, hukum dia haram, padahal wajib, dia mampu. Wa saumu ramadhana ataf syahadatu, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan berpuasa pada bulan Ramadan. Apa tu puasa? As-saumu, bermula puasa itu, lughatan pada bahasanya khabar al-imsaku, tahan diri. Tak mau bercakap, puasa. Tak mau minum, puasa. Itu bahasa. Tahan sesuatu, puasa. Tak mau setubuh, puasa. Itu puasa sudah bahasa al-imsak. Tapi wasyar'an pada bahasa, pada syaraknya imsakun makhsusun, menahan diri yang tertentu ia imsak, ala wajhin makhsusin, atas cara yang tertentu. Imsak maksus, apa dia? Tak makan, tak minum, tak setubuh, tak muntah dengan sengaja dan sebagainya, ala wajhin makhsusin, wajah cara yang tertentu. Puasa daripada mula subuh sampai maghrib, biniyatin makhsusatin, dengan niat sifat makhsusatin yang tertentu. Kalau dia puasa wajib, puasa Ramadan, sahaja aku puasa Ramadan. Kalau dia puasa kafarah, sahaja aku puasa kafarah. Tanpa ta'yin kafarah apa pun tak apa, asalkan kafarah. Kalau puasa sunat, kalau puasa sunat dia tidak ta'yin sunat apa, khilaf ulama, adakah dapat fadilah itu ataupun tidak. Contoh puasa Arafah, dia niat sahaja aku puasa esok hari, doktor. Adakah dapat fadilah Arafah ataupun tidak, khilaf. Ada yang kata dapat juga fadilat puasa Arafah, ada yang kata tidak dapat sebab tidak ta'yin. Tidak ta'yin Arafah. Dan puasa ni dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi ala Kansir Raghibin kata puasa sunat yang berwaktu, kalau kita tak buat sunat qada.
Seperti mana sembahyang yang berwaktu kalau tak buat sunat qada. Contoh puasa Isnin tak buat, qada hari Rabu. Boleh. Qada hari Rabu. Saja aku qada puasa Isnin kalau Allah Taala. Boleh qada sebab dia ibadat yang berwaktu. Itu adalah Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin. Kemudian kata dia tadi bilang okey syar'an wa Ramadan, dan bermula Ramadan itu mubtada khabar ismu syahri, ialah nama bagi satu bulan. Asy-syahri mudhaf ilaih. Tadi asy-syahri ismu syahri at-tasi'i, bulan yang ke-9, sifat bagi syahri. Minas sanatil hijriyati, daripada tahun, sifat al-hijriyah, ay al-mansubati ila al-hijrah, yang dinisbahkan kepada hijrah, bukan tahun Masihi, bukan tahun Syamsi, tapi hijrah. Ini nak bosan. Wa summiya bidzalika, ay summiya Ramadan bidzalika Ramadan. Ini kena jaga sikit ibarat sini. Summiya dhamir mustatih huwa naib fa'il kembali kepada Ramadan. Ramadan pada dhamir mustatih ni dengan makna musamma. Dengan makna musamma. Bidzalika Ramadan itu isim, bukan musamma. Musamma isim dan tambah pula. Contoh nama orang Zaidun. Zaidun tu isim. Zaidun tu siapa? Kena kepada batang tubuh dia. Batang tubuh tu musamma. Batang tubuh tu musamma, benda yang dinamakan. Jadi sekarang summiya Ramadan bi Ramadana. Jadi Ramadan yang pertama tu kena kepada musamma. Dinamakan ini sebagai Ramadan. Ramadan tu nama. Bidzalika Ramadan itu isim. Summiya ay summiya Ramadan itu musamma. Li'annahum, kerana bahawasa mereka itu mana? Mereka itu Arab. Dia panggil dhamir rujuk kepada benda yang mafhum, benda yang ma'hud fi dhihni. Dia ada kadang-kadang dhamir rujuk kepada sebelumnya, ada kadang-kadang dhamir rujuk kepada ma'hud fi dhihni. Siapa hum tu? Tak sebut pun sebelumnya. Mereka itu Arab. Jadi lamma aradu, tatkala berkehendaklah oleh mereka itu Arab. Al-arabu dalam nahwu, al-arabu dia panggil isim jamak. Isim jamak ni maksudnya lafaznya mufrad tapi makna jamak. Itu isim jamak. Al-arabu Arab, lafaz mufrad tu tapi makna dalam Arab tu orang-orang Arab. Al-qaumu isim jamak, mufrad dia lafaz tapi al-qaumu tu merujuk kepada banyak orang. Mereka berkehendak wada'a asma'i syuhuri, maf'ul bih asma'i mudhaf ilaih, asy-syuhuri mudhaf ilaih, berkehendak akan meletakkan nama-nama bulan. Tatkala mereka berkehendak untuk meletakkan nama-nama bulan, wafaqo, maka muwafaqatlah ia asy-syahrut tasi' tadi tu. Bulan yang ke-9 tu muwafaqat ishtidada harrir ramdai, akan maf'ul bih bersangatan panas ar-ramda. Ar-ramda ni ialah al-ardu syadidah fil hararah. Tempat panas semua. Al-ardu syadidah fil hararah. Tu ar-ramda. Mana muwafaqatlah bulan yang ke-9 tu pada cuaca yang bersangatan panas, membakar, sehingga mereka menamakan bulan tu Ramadan. Bahasa usul. Dan sekarang ni Ramadan ada dekat musim hujan. Tak jadilah. Itu zaman dia nak menamakan tu. Bukannya mesti Ramadan tu panas. Itu sejarah dia. Wal makna ay wa makna shaumi Ramadan, dan bermula makna puasa Ramadan itu khabar anna, jumlah tu khabar. Anna rabi'ah isim anna, bahwasanya yang keempat min arkanil islami, daripada rukun-rukun Islam itu yang keempatnya ialah khabar al-imsaku, menahan diri, fi kulli naharin, pada setiap siang, min Ramadan, daripada Ramadan. Tahan tu an jami'i, ta'alluq pada an, pada imsak muta'allaq an muta'alliq, an jami'il muftirati,
daripada sekalian perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang, yang boleh membuka puasa. Dia tahap bila kulli nahari. Apa tahap? Start subuh sampai maghrib. Wa hajjul baiti, dan yang terakhir pada hari ini, wa hajjul baiti. Boleh baca dua, hajju hijju. Boleh baca dua, hajju hijju. Wal hajju wal hijju, dan bermula atau pada syahadat. Dan haji al baiti, haji ke baitillah. Al baiti ay baitillah, alif lam lil ahdi dhihni. Man istata'a hajjul baiti, man istata'a, oleh orang yang berkemampuan man ilaihi, ilal baiti sabila. Istata'a sabila ilaihi. Itu asal. Berkemampuan ia akan jalan kepada baiti. Mampu mana? Kalau disuruh dia laki bini, dia tinggal, boleh meninggalkan nafkah yang cukup kepada anak bini. Dia ada kenderaan, selamat perjalanan, kesihatan dia mengizinkan, dia ada bekalan makanan, dia ada kenderaan yang selamat, dan sebagainya. Al-hajju, bermula al-hajju itu lughatan pada bahasa khabar, al-qasdu tuju, itu ada tuju. Wa syar'an, dan pada syarak qasdul baiti bi niyyati nusuki. Nusuk ni ialah ibadat. Tapi istilah nusuk digunakan pada haji umrah. Asalnya ibadat ya. Menuju kepada Baitullahil Haram, qasdul baiti. Menuju kepada Baitullahil Haram bi niyyati nusuki, dengan niat ibadat haji, ibadat umrah. Nusuk ni haji umrah. Khusus kepada ibadat haji umrah, tak pakai dah benda lain. Wal baitu, dan bermula bait itu khabar, al-Ka'bah tu ialah Kaabah. Wa ma'na istata'a, dan bermula makna istata'a, makna mubtada, istata'a mudhafun ilaih, tetapi dengan makna lafaz. Tapi pelik pula. Istata'a ni kan fi'il, macam mana boleh jadi mudhafun ilaih? Dia ada dua. Satu-satu lafaz tu ada nak kepada lafaz, ada nak kepada makna. Sini nak kepada lafaz. Bermakna wa ma'na lafzi istata'a itu. Bukan istata'a tu kita nak kepada makna, bermula makna mampu itu, kan? Kita nak kata wa ma'na lafzi istata'a, baru sah untuk kita idhafah. Dan bermula makna lafaz istata'a dalam matan tu ialah khabar atau wa qadar. Berkemampuan dan mampu. Berkemampuan dan mampu. Atau apa? Berkemampuan wa qadara, ada kuasa. Besok sikit. Wasabilu, dan bermula sabil dalam matan tu khabar at-tariqu, jalan. Jalan daripada tempat tinggal dia ke Mekah. Selamat ke tak? Ada kenderaan ke tak? Bekalan cukup ke tak? Dikira semua. Barulah wajib. Kalau dia tak mampu, dia tak wajib pergi. Dia tak wajib pergi. Atau dia tak mampu untuk menyampaikan dia ke Mekah, tak wajib pergi. Jangan duk paksa lah. Kemudian wal ma'na, ay wa ma'na hajjil baiti, sabah habis tu annal khamisa, bahwasanya yang kelima, isim anna, min arkanil islami, daripada rukun-rukun Islam itu, min arkani jar majrur, al-islami mudhaf ilaih. Khabar anna qasdul ka'bati, menuju akan Ka'bah, bil haji, dengan sebab buat haji, ala man wajada zadan. Ala ni ala dengan makna wajib. Bukan, qasada al-ka'bah, qasdul ka'bati bil haji ala man. Itulah. Menuju ke Kaabah dengan buat haji itu wajib ke atas man wajada, kepada orang yang man wajada, yang mempunyai ia man akan zadan, bekalan, maf'ul bih. Ada bekalan zahaban wa iyaban, ketika pergi, wa iyaban, ketika balik. Ketika pergi ada bekalan, ketika balik ada bekalan. Yakin hak tu wajib haji. Wa nafaqata, bukan setakat itu saja, ataf zadan, dan mendapati wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu. Nafaqata man talzamuhu, hu tu balik pada man, nafaqatuhu, hu tu balik pada man. Komen.
Dan nafkah orang yang melazimi akan dia akan man fa'il. Nafaqatu man. Orang yang melazimi akan seseorang oleh nafkah dia man. Orang yang wajib dia beri nafkah. Siapa? Anak bini lah. Dia nak pergi tu, ada tak bekalan yang ditinggalkan kepada anak bini sepanjang dia pergi tu? Kalau 4 bulan, ada tak bekalan 4 bulan? Kalau ada, boleh pergi haji. Muddata zahabihi zahabiman wa iyabihi wa iyabiman. Pada tempoh perginya seorang dan pulangnya pulang seorang. Ada bekalan ke tak? Jadi bukan setakat diri dia sahaja, bahkan untuk keluarga yang ditanggung nafkah. Keluarga yang ditanggung nafkah, contohnya isteri ya. Isteri dia wajib beri nafkah. Isteri yang diwajib beri nafkah ni, kalau dia tak beri nafkah pada masa-masa tertentu, dia wajib qada. Dia wajib qada. Sebab itu nafkah yang wajib. Seperti orang semayang, wajib semayang, dia tak semayang, wajib qada. Fidyah dah. Nafkah kalau dia tak bagi, sepatutnya dia bagi, dan dia berhak untuk dapat nafkah dari suami dia. Dia tak dapat, dia tak bagi, maka dia wajib qada. Dia wajib qada. Lepas itulah kitab Nakahat yang kita baca tu. Ada masalah yang kata, walaupun isteri kadang-kadang ada sebahagian masalah lah. Dia duduk bahas wajib nafkah, hak ni tak wajib nafkah, ini wajib nafkah, ini tak wajib nafkah. Apa maksud dia? Maksud wajib nafkah ni maksudnya kalau ketetapan wajib nafkah ke atas suami dan dia tak bagi waktu tu, dia wajib qada. Isteri ada kat rumah. Isteri ada saja kat rumah, tak keluar mana-mana. Suami tak ada 3 hari. 3 hari yang sepatutnya dapat nafkah, contohnya ke atas isteri, dia tak dapat. Bila balik suami tu, wajib qada nafkah 3 hari. Wajib nafkah, wajib qada nafkah 3 hari. Kecuali isteri redha. Apa? Adapun nafkah kepada mak-mak yang cukup syarat. Mak-mak tak boleh kerja dah, tak mampu nak kerja dah, kita pun ada lebihan duit, lebihan harta, maka kita wajib untuk menyerah mak-mak kita tu. Tapi kalau kita andai kata 1 hari tak bagi, 2 hari, 3 hari tak bagi, adakah wajib qada? Tak wajib qada. Sebab itu nafkah atas dasar muayyanah, bantu saja, bukan atas dasar asalnya wajib dah. Asalnya tak wajib kalau dia tak mampu. Kalau isteri tu mau mampu buat cara mampu, mau tak mampu beri cara tak mampu, wajib juga. Sebab tu taraf nafkah ni dia ada miskin, ada sederhana, ada kaya. Kalau suami dia kaya, cara orang kaya, suami dia miskin, cara orang miskin bagi nafkah dia. Tak lepas. Kemudian dia kata wa kana yajibu wa iyaban wa markuban, atah pada zadan, dan mendapati benda yang nak ditunggang, mesti ada kenderaan. In kana bainahu bainal man, jikalau adalah ia man itu bainahu bukan marhalatan tu dia punya isim kana muakhar. Ta'alluq bainahu, ta'alluq suatu mahzuf, khabar kana muqaddam. Kana bainahu adalah antaranya man wa baina Makkah, dan antara Makkah tu isim kana, marhalatan, 2 marhalah, 90 km atau aktsara, ataupun lebih, atau aktsara ay aktsara min marhalatain, ataupun lebih daripada 2 marhalah. Betul. Ini cerita Malaysia, mesti kena ada kenderaan kita punya bas dan juga kapal terbang. Itulah kita punya berhajat kepada kenderaan. Jadi duit kenderaan kena ada, duit bekalan untuk pergi balik ada, duit bekalan untuk anak bini yang kita tinggal kena ada. Ma'astijma'i baqi syurutil wujubil mazkurati fi mahalliha. Bukan setakat itu saja, Syekh pun buat ringkas beserta terhimpunnya baki syarat-syarat wajib sifat bagi syurut al-mazkurati yang tersebut ia syarat-syarat wajib tu fi mahalliha, pada tempatnya, fi mahalli syurutil wujub, pada tempat perbahasan syarat-syarat wajib tersebut. Pergi tengok sana lah. Kitab kita ni tak ada ni. Kitab kita tak ada. Sebab kitab kita ni dia buat selepas Kasyifatus Saja. Syekh Nawawi Al-Bantani dia tambah matan Safiatul Najah ni bab puasa.
Lepas tu kitab Ghayatul Muna dia pergi tambah bab haji. Bab haji ada pada Ghayatul Muna. Sini tak ada. Wa kama yajibul hajju ala man dzukira tajibu alaihi al-umratu. Ni sekarang ada macam tu. Wa kama, dan seperti mana yajibu, wajiblah fa'il al-hajju oleh haji ala man dzukira, atas orang yang disebutkan dia akan man. Siapa man dzukira? Man istata'a ilaihi sabila. Tu. Maka begitu juga tajibu alaihi ala man dzukira, wajiblah ia atas yang orang yang tersebut tadi al-umratu fa'il, oleh umrah. Mazhab Syafi'i, umrah haji wajib seumur hidup sekali. Mazhab lain, umrah sunat, haji wajib. Jadi tak betul lah orang kata sunat je dalam mazhab kita ni umrah. Tak betul. Tutup aurat lebih utama daripada buat umrah, sebab umrah sunat, tutup aurat wajib. Tak betul. Jadi umrah dalam mazhab kita wajib. Haji dalam mazhab kita wajib seumur hidup sekali. Buat sekali tak apa dah. Wahia, dah bermula dia mana tadi? Bermula dia umrah. Bermula dia umrah tu lughatan pada bahasa khabar. Az-ziyarah tu umrah ni pada bahasa ialah ziarah. Wa syar'an, dan pada syarak qasdul baiti, sama juga macam haji, menuju kepada Baitullah biniyatin nusuki, dengan niat nusuk, iaitu niat umrah. Dan rukun-rukun umrah tu lebih kurang sama dengan rukun-rukun haji, kecuali tiada wukuf di Arafah. Dia ada niat, dia ada tawaf, dia ada sa'i, dia ada cukur. Tu ya. Tu tertib. Tu ya, 5. Tu rukun umrah. Beza rukun dengan wajib haji, beza dalam mazhab Syafi'i. Selain pada tu, rukun dengan wajib sama. Rukun haji kalau tak buat, tak sah haji dia. Ifsad, fasad haji dia. Kalau wajib haji dia tak buat, kena bayar dam. Tu beza dia. Adapun selain bab nusuk, wajib dan juga rukun adalah berdasar dalam mazhab Syafi'i. Kemudian faslun arkanul iman sittatun. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Wallahu ta'ala alam. Jadi kelas kita tak ada 2 minggu. Kita pergi Putrajaya tu Sahih Bukhari. Ada semula selepas 22 hari bulan 11. Selepas 22 hari bulan 11. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.